Tangan dikocek, jalan menyengit, mata ke bumi, hati ke langit. Sabar menanti, peluang datang, begitulah. Aku rasa long form conversation ni dia ada satu jenis orang yang akan dengar dan dia boleh dengar sambil lewa. Dia just pasang je, lepas tu dia boleh masak. Ada member aku ni, dia follow kau, dia siap bagi tahu aku, ya aku sekarang solo lah ni semua ni. Member aku lah, Zaidi nama dia. Dia tahu aku dengan kau kawan kan, of course kan. Dia baru-baru ni ada aku video call kan dia, cakap lah aku sekarang ni layan juga add Samad punya video ni, aku tunggu juga dia ada load konten baru ke tak. Lepas tu aku cerita lah, itulah kau pun nak rekod dengan aku tapi yang tengah tunggu-tunggu lah kan macam ni time ni kan. Adalah kebetulan hari ni kau call, kau beritahu tu yang okey jom video call tadi kan. Kau WhatsApp lah, jom kita video call. Ni yang belakang benda ni, dia nama dia Suzanne. Ramai orang tanya aku bukan benda ni, lawa benda ni. Dia Suzanne ni, dia berasal daripada Kazakhstan dan apa nama Imam Bukhari, Samarkand. Samarkand. Sebelum kita start record tadi, dia cakap pasal Datuk Mauzani kenal dengan arwah bapak kau kan. Aku sebenarnya aku kenal arwah bapak kau dulu sebelum aku kenal kau. Oh iya ke? Kau kenal kat mana? Aku tak ingat macam mana, tapi antara awal-awal sekali aku jumpa arwah bapak kau tu dekat konsert kau. Oh iya. Ada show kau, betul arwah bapak kau datang kat aku. Borak-borak tu dia cakap, ni anak saya. Oh iya. Yang mana satu? Tu yang dua orang tu. Oh iya ke? Mana dia datang? Aku pergi tengok show kau. Bapak kau sebelah aku. Macam-macam orang dia boleh jumpa aku boleh jumpa dia. Anak kecil, anak kecil. Aku jumpa dia beberapa kali lagi keramaian lah. Lepas tu baru kenal kau. Dia banyak join macam dulu karyawan-karyawan punya benda, aktiviti. Ya, betul. Karyawan banyak dia. Lepas tu ada lagi seniman, aku tak ingat lah dia. Ada kau rasa kot? Seniman pun dia ada juga lah. Dia ada juga dapat job pada dulu menyanyi dengan DBKL kan. Dia kenalkan dengan DBKL, ada juga banyak dia bagi aku juga job DBKL. Kalau ada DBKL buat show kan. Dulu lah. Kat mana? Titi Wangsa, ada beberapa lagi lah dapat. Dia penyanyi and percussionist Dia penyanyi dan dia juga drama. Dia seorang drama. Asalnya dulu dia main drum. Dia drama tau. Dia main drum sambil nyanyi. Dia macam Phil Collins. Dia menyanyi sambil tu. Jadi dia dah macam kalau menyanyi nak main drum tu macam mana entah. Tiba-tiba dalam aku rasa dalam mid 90s lah ataupun ujung-ujung 90s kot. Dia fokus on singing lah sebab band ni itu bunyi kat kau ke bunyi kat aku? Tapi ujung-ujung 90s lah, ujung-ujung 90s. Sebab waktu tu banyak dia mencari kelainan tau, sebab asalnya kan dia main band dekat function, dekat hotel-hotel semua kan. Jadi aku rasa dia cari kelainan sebab dia buat strolling band. Strolling band maksudnya travel yang sini. Yang macam kalau kau pergi tengok dekat band Batak dekat Concord tu. Itu strolling band lah. Itu dia strolling band. Selalunya Latin lah, main Latin kan. Ni sebelum basker wujud lah kan. Basker Latin. So dua benda yang berbeza kan. Jadi dia sebab dia menyanyi dan dia pun memang terkenal dengan penyanyi lagu Latin. Dia memang terkenal dengan lagu Latin. So kalau antara dulu time-time dia tu, kalau cerita pasal Latin tu dia memang orang kenal lah. Dan sebab kenapa? Sebab ini orang cakap lah, bukan dia cakap dah aku cakap. Dia punya sebutan tu, dia punya idgham tu semua tu memang macam penyanyi Latin yang betul. Macam tu. Jadi walaupun bukanlah bapa aku ni arwah ni tahu betul-betul perkataan tu semua betul, tapi tak dia punya sebutan tu betul lah, betul. Dan bila lepak dengan Latin pun
boleh faham apa dia menyanyi. Faham tak? Tu. So, dia ada ramai kawan-kawan macam Spanish, yang kawan-kawan Latin, Amerika Latin semua, dia memang ramai kawan. Datang dia nyanyi kat tempat-tempat kelab dia pergi tu kan. Then dia buat kawan lah dengan orang Cuba lah, dengan korang apa lah. Pernah juga dia datang bawa rumah. Kalau time-time raya ke time apa kan, datang jom lepak gitu. Zainal Kugat Ya. Tengok minum air, aku nak minum air juga. Ya boleh ke? Apa salahnya? Yanzennya. Janzen. Cheers yang Zen. Aku minum ni, air putih. Apple cider vinegar aku bercampur dengan garam, Celtic salt. Ini air ni ada halia. Take over halia. Halia. Aku kadang pun potong halia bentung. Halia bentung paling sedap. Jadi engkau memang dibesarkan dalam keadaan family yang musician macam betul. Kau punya Juat, kau punya saudara kan? Sepupu. Adik sepupu dan juga pakcik aku pun musician kenal juga Sugito. Nama stage dia Sugito. Famous apa tu? Memang. Sugito. Dia Sudirman zaman dia main Satan yang pakai selalu lah. Dia main apa? Dia main drum. Dia main drum. Jadi bapak aku pun, arwah aku main drum juga. Jadi apa lagi dia main banyak juga band lah. Dia banyak session dalam tahun 80s dan early 90s dia banyak session. So masa recording. Ada band-band yang top juga sebenarnya yang session. Pakai dia, the full album. Aku tak nak sebut lah. Nanti kita jumpa, kita cerita lah kan. Dulu betul cerita ni. Album Rahmat. Rahmat Eka Mata solo first. Album yang Rajuk kan. Bukan Rajuk. Album yang first dia solo. Album apa tu? Terasa dan duduk sembilan. Dida di du di da da di du. Da 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 da. Asyiknya cinta bagai dulu. Berapa ni yang pulang pagi. Alamak, yang first album Rahmat tu aku tak ingat lah. Ada lagu tu kan, lagu top tu. Sugito ni main. Dia main drum. Aku rasa full album ataupun 70% macam tu lah dia main macam tu. Dulu cerita dia juga, pakcik aku ni juga yang kenalkan aku sebenarnya dalam industri muzik ni. Sebab dulu aku nak belajar audio engineering kan. Jadi bila cerita pasal audio engineering ni, aku dah ambil course, jadi dah dekat Ocean Institute. Jadi bila ambil tu course dia agak mahal kan. So pakcik aku cakap lah macam ni lah. Sebab waktu tu tak macam sekarang. Sekarang dah banyak. Dulu memang ada dua je, SAE dengan Ocean Audio dekat Jalan Nampang sana tu. Jadi dia cakap kerja dululah dengan aku punya kawan ni kan. Dia ada studio dekat area Cokit Kampung Baru sana. So bila dia ajak ke sana, okeylah aku just belajar sambil ni bekerja lepas tu ada time aku buat ambil cert lah sebenarnya gitu je. Untuk audio ni kan. Lepas tu lah kan. So apa nak cakap, so dia perkenalkan aku lah. Aku kerja dekat studio tu, Channel 11 nama dia. Channel 11 kat sana yang ada Sudirman pernah record dulu first album Slam kat situ. Slam lah, first album Slam. Lepas tu album banyak lagi Satan punya production banyak kat situ lah. Apa lagi ramai lah, memang ramai juga. Banyak juga band yang zaman 80-an tu lah. 80-an dan awal 90-an. Dia memang banyak kat situ. Dulu kalau nak tahu HMI Hiburan Minggu Ini punya production, dia buat kat situ lah banyak. Dia buat dub music semua. Post production tu. Post production dia, sebab dia bukan post production. Dulu bro, kalau kau nak tahu, HMI ni dulu punya zaman, masa tahun 90-an ni, dia Jack Nadaraja, aku ingat lagi. Jack Nadaraja dengan siapa? Noria Lechua. Noria Lechua. Selalu berdua. Dia
dia punya production zaman dia dubbing. Dia dubbing dulu muzik. Masa nanti shoot nanti, dia adalah miming je dekat stage tu. Yes, tak ramai orang tahu. So, Channel 11, bos kita orang tu dapat job tu. So, bila ada je production HMI ni, memang ramailah artis lepak. So satu program tu kan banyak dulu macam-macam kan. So tu lah datang, okay next. Macam tu lah. Itulah cerita dia. Masa rekod tu, dia rekod satu track ke ataupun semua sekali rekod sekali, satu band rekod sekali? Dia macam buat album juga. So music dulu rekod semua. Dia ada juga programming, kebanyakan programming kan, yang mana boleh rekod live. So lepas tu okay, hari ni adalah contohnya lah Hasnol. Aku first time jumpa Hasnol kat situ lah. Hasnol lagu lagu tu kan. Untukmu, lagu Untukmu apa tu. Aku kenal dekat situ. Tapi masa tu dia tak kenal, dia macam poyo-poyo sikit lah. Hasnol kalau kau dengar ni, sorry lah. ada lagi ramai artis lah, aku tak ingat siapa kan. So sebab macam dia tak layan aku tu yang aku ingat sampai sekarang lah. So lepas ni kau kena lepas ni lagi kau habiskan cerita ni, lepas tu kau kena sambung cerita Tan Sri Ahmad Nawak pula. Jangan bro, tadi mana tu lah. So kebanyakan kebanyakannya sebelum aku jadi artis, sebelum aku join, aku jadi involved in songwriting ke album producing ke semua, aku berkecimpung di dalam studio dulu lah kan. Aku buat album, record album. Tapi jadi daripada situlah mulanya start, sebab kat situ aku kenal ramai artis, ramai producer, ramai songwriter. So yang bila aku dah jadi artis, bila aku dah first Pretty Ugly keluar, bila aku pergi mana-mana, orang dah kenal aku dah, kau kat sini sekarang ni, kau macam tu. So aku tak ada macam kekok sikit lah kan. So dah kenal orang. Itu kelebihan aku lah. Aku senang nak mingle dengan orang. Macam aku dah lama sangat ni kan. Siapa lagi saya pada Hasnul Rahmat, yang Hasnul yang kau kenal? Hasnul dekat hiburan minggu ni. Okey. Antara artis-artis yang aku rekod kan dulu, okeylah artis Ahmad Nawak lah kan. Lepas tu aku dah lupa lah bro, banyak juga. Iwan Dandut. Iwan Dandut aku rekod. Ramlah Ram, album Dandut Ramlah Ram tu aku rekod. Kau dah kenal macam tu sebab Iwan Dandut yang rekod. Lepas tu aku kenal OP Black Shade kat situ. Lepas tu arwah Samad Left-Handed kan. Dia banyak buat production, so banyak juga job-job tu dia produce, aku buat dengan dia. Lepas tu KRI pun aku kenal kat situ. Kau kenal kat situ dulu. Yes, sebab dulu dia hire that studio. Jadi sebab tu Pretty Ugly ni di bawah KRU. Sebab aku kenal dia kat situ. Kenal kat situ, lepas tu tahun 2000 aku dipanggil semula untuk bekerja. Dia cakap aku dah tak ada ni, engineer dengan producer aku dah tak ada dah ni. Dia cakap, boleh tak kau jadi engineer, lepas tu kau just buatlah produce apa benda yang lagu-lagu yang ni, jadi dan juga programmer semua macam tu lah kan. Jadi aku dipanggil tahun 2000. Tu kat situlah aku bina betul-betul aku punya career aku sebagai songwriter dan juga penyanyi semua. Kat situ bermula ceritanya. Ini semua akibat daripada pakcik kau Sugito yang memperkenalkan. Ya betul. Dia kenal kat situ. Itu studio kawan dia lah. Kawan dia sebenarnya Channel 11 ni dia ada satu band bro. Di band dia ni dia selalu backup artis-artis daripada Hong Kong datang yang main dekat Genting semua tu. Alamak, aku lupa lah penyanyi daripada China, daripada Hong Kong tu, lupa nama dia. Memang top lah penyanyi tu. So bila dia ada buat, dia akan backup. Teresa Eng. Frankie. Bukan. Dia perempuan. Selain daripada Teresa Eng apa yang lama-lama tu? 80s ni, aku tak ingat lah. Ada lah. Ada beberapa. So diorang ni, uncle aku, dia pakcik aku ni main drum. So owner dia main saxophone aku. Owner dia main saxophone. Teng Kun Tiong dia main saxophone tak aku. So dia punya directors ni ada 11. So tu yang Channel 11. Jadi directors ni antaranya kebanyakannya is the musician lah.
Francis Yip ya? Betul Francis Yip ya? Kau sebut Francis Yip tadi ya? Francis Yip. Aku rasa Francis Yip lah. Perempuan kan? Francis Yip perempuan kan? Betul lah. Betul lah Francis Yip. So, itulah dia. So, itulah kan. Studio tu dibuat sebab diorang ni musician jugalah. Duit diorang tu dapat, dia kumpulkan dan dia letak fund kat situ, dia buat studio. So, apa-apa hal ni lah. Itulah dia. Tapi before kerja dengan studio ni bukanlah macam family korang semua tu ada satu bilik khas, memang ada gitar, drums, percussion. Ada. Drum bapa aku adalah kat rumah kan. So kalau misalnya aku boring pun selalu juga main drum kat rumah dulu. Tapi sebab kat rumah kan bising kan, kau nak macam mana kan. So main kejap waktu itulah ada time-time dia lah kan. Lepas tu bila mak aku dah bising pun stop lah itu. Takut jiran bising. Kan. Ada time-time dia. So kalau kita pasal gitar ni semua ni sebenarnya yang perkenalkan instrumen tu abang aku lah. Sebab kat rumah tu biasalah, okey jom lah dia belajar main gitar ni kan. Belajar buku yang di buku chords yang dibuat oleh siapa tu? Alamak. Nama dia ada Chinese, dia Melayu tapi ada Chinese. Dah lupa lah. Ada dia macam mix aku punya tu. Dia selalu buka buku chord. Buku chords ni lagu-lagu kan. Itulah. So abang aku ada buku tu. So tu ya okey, lagu-lagu tu je lah aku baca, main sikit, main gitar. Antara lagu awal kau main lagu apa? Aku rasa lagu Zamri lah. Aku tengok tu. Zamri, kau ingat Zamri? Tahu. Dengan siapa aku borak pasal Zamri tu? Zamri ya. Wan Zul. Da 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 kan? Tepian. Lagu tu lah. Makin terkenang di ruang mataku. Antara lagu-lagu lah. Zaman-zaman macam tu kan. Emo kau ni. Ibnu Riza. Okey, sekejap. Ibnu Riza. Dari sudut hati yang terluka. Menekelang Kesemaran Aku tak ingat lah tajuk dia apa. Dalam Kesemaran punya yang top tu. Tapi lagu tu kan ataupun lagu lain aku tak ingat. Zaman-zaman tu yang siapa tu yang nyanyi tu Ben Laden. Tanza Sekeping Hati. Macam mana lagu tu? Sepi Sekeping Hati. Itulah sebab aku bukan sebab apa bro, sebab buku chords tu hanya ada lagu chords tu je. Aku terpaksa ikut buku tu. Tak? Kau kena faham tu. Bukannya aku bukannya score diorang. Aku tak tahu. Dulu kan mana ada internet. Okay? Internet. Sekarang ni buku tu je ada. Nak apa ni hari ni? Okay, lagu sama je lah aku main lagu tu. Kan? Lagu minor je. Mana kita tahu kok nak cari macam mana chord semua. Kita belajar masa sekolah kan. Dalam form 1, form 2. Mana kita tahu kan. So apa yang ada kita bedal je lah kan. Orang lain. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Itulah dia. Lepas tu jet. Lagu tu kan. Lepas tu lagu yang diharamkan dimainkan di semua kedai-kedai gitar. Stairway to Heaven. Itu ada juga main kan, tapi disebabkan chords dia mungkin agak susah sikit kan. So kita macam bucuk lah. Menghindar diri ya. Ni yang simple boy yang 3-4 chord sempoi kan, minor, kita main lah. Lagu Zamri tadi apa tajuk dia, ingat tak? Zamri Sendiri Kesepian Kesepian. Aku banyak juga ada kesepian tu. Berapa lagu dia banyak. Tapi aku pun antara lagu-lagu gitar yang terawal aku belajar main memang Ring Puas Sudah Kau lagu lah.
Betul. Betul lah. Aku cinta kepadamu. Betul lah tu. Yang ku tahu. Lagu tu masa dalam kat buku tu tak ada. Sebab lagu tu awal sikit, faham tak kan? Lagu tu awal. Jadi lepas tu lah dia akan dia kita cari sendiri yang macam tiba abang aku main gitar pun okey. Dia tahu lagu tu kan. So dia ajar lah macam mana okey, tengok dia main, oh lagu ni chord macam ni. Lepas tu baru kita dia punya stage tu dah daripada kita tengok kat buku, kita dah pandai cari lagu sendiri. Dengar je, oh apa dengar ni, dengar oh ni B, A macam tu lah. Lepas tu tak lama-lama dah tahu macam mana nak cari chord tu, itu yang dengar search semua tu kan. Jom kita jam, search lagu search, kita main lagu search. Masa tu awal-awal dulu bila nak jam ni cerita ni, aku main bass, aku bassist. Dengan aku main bass, jadi itulah kan, main bass lah, bukan menyanyi pun, memang aku tak ada pun asalnya menyanyi, main bass je. Masa zaman sekolah pun aku main bass. Korang jam adik-beradik ke jam dengan saudara mara ke budak luar? Jam adik-beradik je kat rumah. Bila abang aku ke ataupun aku ke abang pegang gitar, kita jam sama-sama lah, nyanyi ramai. Ada 2 gitar kot aku rasa. So kita jam lah. Tapi kalau dekat studio ni, practice ni dengan kawan-kawan sekolah lah. Kawan sekolah. Ada apa kau tidak join sekali? Abang aku tak. Ada bapak kau? Zan, aku. Kau bagi aku minor. Hey. Tak ada, dia bukan rock yang mungkin nyanyi. Tak ada, dia tak join. Ya. Tak menyanyi. Tak ada. Dia dengar je kat dalam rumah, dia dengar je. Dia tahu lah kita makan jam-jam. Itulah cerita dia. Sebab itulah apa tu? Bila cerita pasal muzik kan. Aku punya influence kan. Sebenarnya aku punya influence bukannya rock sangat pun. Aku bukannya rock. Aku lebih kepada macam pop. Contohnya macam Bee Gees, Beatles punya muzik. Itu antara muzik-muzik awal yang aku dengar. Sudirman. Aku dah share dalam 10 album yang influence aku kan dalam hidup aku. Aku dah share kat Facebook lah sebab ada orang suruh album challenge ni kan lah tu. So antaranya lah. Itulah kot. Bee Gees, Sudirman. British Sudirman, Cik Ellie Cat, sama-sama lagu-lagu M. Nasir semua lah dulu kan. Itu lah. Lepas search of course lah, search lah. Aku bukannya Motley Crue kan. Ada sangat lah. Led Zepp tu of course lah, tapi tak adalah ke situ sangat kan. Led Zepp kan. Memang aku suka Led Zepp, tapi Led Zepp ni selepas zaman 80s tu baru aku dengar. Dia dalam 90s, mid 90s tu aku rasa. Aku baru dengar. Aku tahu lagu tu, tapi aku dengar macam tu je. Macam okey lah, kita jam lagu ni macam tu. Dan lepas sekolah baru aku dengar. Aku lambat sikit lah kan. Macam tu. Tak adalah kawan-kawan. Okey, hari ni kita Black Dog satu Black Dog. Ceng. Sejuk bukan. Zaman-zaman macam Iron Maiden korang melalui tak? Ada time tu. Adalah. Aku pernah nak jam lagu, aku lupa lah. Bukan Exercise. Exercise ke? Ni. Trooper. Seven Sun. Aku rasa aku pernah jam lagu tu. Seven Sun. Aku pernah main bass lagu tu. Tapi aku bukan aku macam dengar macam tu je lah kan. Siapa yang main lagi dengan kau masa kau main bass dulu tu? Yang jadi eventually jadi musician juga? Tak ada bro, tak ada. Member sekolah aku. Member sekolah aku seorang tu gitaris dah meninggal. Lepas tu ada seorang lagi gitaris juga. Dia aku pernah jumpa dia dalam 5-6 tahun lepas. Itulah sekali aku jumpa dia setelah berbelas tahun tak jumpa kan. Aku jumpa balik berarti itu je. Dia duduk, dia orang Ampang, tapi dia dah pindah ke Ceras kot aku rasa. Itulah dia macam dah lost contact lama tak jumpa lepas sekolah kan. Dan lepas tu aku drama kita orang Jepo ada lagi, tapi dia tak aktif sebagai dia tak sangat kot. Dia macam dia tak ada ke mana sangat lah dalam industri muzik. Dia mungkin kalau ada pun
dia show basking ataupun show function macam tu lah dia ambil gitu. Dia bukan recording artist. Betul macam tu. Yang cuma aku je lah dalam band yang ke depan. So geng Tiagli, okay, J memang adik-beradik, Juat. Macam Nick macam mana kau bertemu dengan dia? Dia ni duduk dekat area kita orang, kampung sama lah kan, kat Ampang tu. Kampung sama. Jadi bila dah lepas sekolah tu, bila band aku yang Seven tu, Seven tu asalnya line up Seven tu dah macam dah masing-masing buat haluan masing-masing macam macam band besar pula kan. Jadi sebab waktu kan grunge kan, main lagu grunge banyak kan. Jadi macam ada yang kita lebih kurang berpecah lah kot, macam tu lah. Tak apalah, kita rehat dulu lah kot macam tu. Jadi bila aku form balik band Heaven yang baru ni, aku mencari drama semua kan. Aku dengar-dengar lah dia ni boleh main drum macam semua kan. Jom lah, jumpa lah, okey lah kot. So siapa main gitar? Jom aku panggil. Waktu tu J tak masuk lagi kalau nak tahu. Belum lagi Dia datang kemudian. Waktu tu jadi gitaris kita orang ialah Ben, nama dia Ben. Bakal lah of course kan. Arwah dah ada juga. Dua gitaris aku dah arwah tau. Tahu zaman sekolah dan juga lepas sekolah. Tapi dia arwah selepas Pretty Ugly wujud pun. So maksudnya bukanlah sebabkan dia arwah, dia meninggal, J masuk, bukan itu. Sebab ada beberapa isu lah, senang kan. Tak perlu cerita lah sebab dia dah pernah meninggal kan. Jadi waktu tu basis tu okey, basis first basis yang grup lama Seven tu Farouk. Tak lama lepas tu si basis yang original line up Pretty Ugly join. So bila siapa? Juat? Bukan. Juat bukan original. Nama dia Faris. So bila dah okey semua, J pun masuk semua, aku cakap okey jom lah kita main jam lagu. Kita waktu tu macam mencari lagi lah kita punya image dan juga bukan image, kita punya konsep album kan. So kebanyakan kita main lagu cover-cover je masa tu kan, masuk itulah, masuk ini, ada gig-gig kecil-kecilan, kita gig semua kita masuk. Zaman-zaman tu ada Spunky gig, kita ada Seven Color T-shirt sama dengan kita orang. Lepas tu apa lagi aku tak ingat lah, beberapa lagi ada juga. Brainhead aku tak ingat, ada beberapa lah. Tapi kita punya scene gig kita tak adalah besar sangat sama macam ni kan. Kita ada main gig jugalah. Jadi bila cakap tu satu time tu aku rasa macam aku mencari identiti dalam muzik tau. Sebab aku rasa aku terlalu bawa grunge. Faham tak? Aku macam lagu-lagu aku main pun memang kita cover lagu grunge banyak lah kan. Jadi masa tu kan 90s kan zaman grunge. Jadi aku rasa macam ni asyik grunge ni, macam aku suka grunge tapi aku nyanyi tu, cara aku nyanyi tu aku nak jadi macam Eddie Vedder lah, apa semua itu semua kan. Jadi kadang-kadang ada juga Cobain lah kan. Identiti aku tak ada. Jadi aku stop jap. Okey tak apa macam ni. So macam bila dah aku dah kerja studio yang dekat berbalik semula kepada KRU panggil aku balik tu kan. So kat situlah aku jumpa konsep aku tu. Konsep aku tu aku jumpa. Dan asalnya bila nak rekod tu asalnya Kejap, line kau tu. Kejap. Line teruk Apa? Asalnya? Asalnya aku tak nak jadi penyanyi. Sebab aku nak jadi orang belakang tabir. Aku nak produce dia sebenarnya. Itu sebenarnya dia. Dan bila dah di KRU pun masa tu dia dengar demo aku. Yang first kali demo aku adalah Encik Ron Rumah yang kau cerita tu kan. Itu lagu aku first untuk
demo lah kot. Sebenarnya banyak lagi lagu aku buat, tapi lagu tu yang aku create memang untuk Pretty Ugly lah. Jadi bila dia si Adri pun dengar waktu tu, dia pun setuju lagu ni macam ada something lagu ni kan. So okey lah kot, dia suruh aku dia setuju lah untuk aku produce album Pretty Ugly ni. Line teruk tak? Okey. Okey sikit lah, sebab aku tengok kau punya visual kau ni macam makin lama makin pecah-pecah, tu yang aku rasa signal macam teruk sikit. Okey, lepas tu bila Carrier pun okey juga, dia cakap okey lah kau produce lah job ni kau buat macam ni. So aku kumpul balik aku punya band, sebab kita orang macam take a break sekejap tu kan. Aku cakap kat dia orang semua, macam ni lah aku dapat satu projek ni. Waktu tu nama Seven lagi lah kan. Apa kata kalau misalnya kau macam ni, kita buat band lagu ni tapi korang kena cari penyanyi lah. Cari penyanyi, aku tak nak menyanyi, aku nak produce je, aku nak buat lagu je. Kan. So okey lah kot, bila dia orang dia dah cari-cari pun tak ada, macam dia rasa macam dia orang cakap lah kalau misalnya aku tak jadi penyanyi, dia orang malas sebab dia tak trust kepada siapa-siapa yang nyanyi untuk band tu lah kan. Jadi aku fikir, alamak rimas betul lah nak jadi artis ni, nanti kan aku mana-mana pun susah lah, itulah macam tak ada privacy sangat lah kan. Itu jadi itulah dia kot. So kau tahu lah aku suka keluar tengok wayang, suka lepak dengan member, hang kat luar. Sampai sekarang aku macam tu kan. Jadi aku fikir okey lah aku pun ni lah, aku belasah. Jadi album dia dah siap semua tu, dan kita release album. Dan waktu tu daripada Seven tu kita bertukar kepada Pretty Ugly. Kenapa? Siapa punya idea? Sebab Seven ni waktu tu ada banyak nama band Seven, tahu tak? Seven Quality Shirt tadi. Seven Quality Shirt. Seven Swords ke benda. Seven. Lepas tu Sheila on Seven pun nak tahu. Kalau misalnya aku tak nama Seven, nanti kan orang cakap ni mesti pengaruh pada Sheila on Seven ke apa benda kan. Macam tu kan. So untuk tak nak lagi, untuk elakkan daripada benda tu berlaku, ada beberapa list lah kot. Aku tulis dan nama yang aku rasa macam okey bila dah bincang kawan-kawan semua, dan Pretty Ugly lah kita ambil. Sebenarnya Pretty Ugly Mary. Nama aku cadangkan Pretty Ugly Mary. Aku Mary tu tak ada kena-mengena, sebab aku suka macam album yang macam nama Frankie Goes to Hollywood, benda-benda macam tu kan. Ada nama-nama macam tu. Debbie Does Dallas. Macam tu lah, benda-benda yang macam tu aku suka. Tapi bila fikir-fikir, nanti kan apa orang cakap Mary ni, apa benda Mary ni kan, dah banyak cerita aku. Pretty Ugly lah, cool juga. Tu hal kan. So macam Pretty Ugly lah, senang letaknya tu. Okey, gambar kau dah okey, dah clear sikit. Jadi itulah nama dia Pretty Ugly letak. Dan cerita pasal Seven pula, aku nak kekalkan Seven tu, aku terbalikkan dia, aku jadi nervous. Dia je NEBS, walaupun NIFS, tapi aku melayukan dia, NEBS jadi nervous. Yes. Bila cakap nama pseudonym kau, aku most of the time aku panggil kau Zan. Sebab apa? Aku rasa bapak kau yang cakap. Bapak kau cakap nama kau Razan. Aduh. Sejuk pula. Okey. Alhamdulillah. Itulah cerita. Yang tu rekod dekat KRU Berhad, KRU masa dekat Jelantik tu kan? Album yang first tu dekat dekat Jalan Bawang, Jalan Bomo. Oh, dekat rumah orang lah. Jalan Bomo ataupun Jalan Pawang macam itulah. Di sana Pawang lah, ada benda macam-macam lah, nama-nama yang sebegitu lah. Tok Bomo yang nama Mona Fendi punya geruk kan. Aku tak tahu tu. Sebab tak ada Nenek Kebayan kan. Galan Nenek Kebayan. Kan. Tapi KRU tidak campur tangan pula dalam selection lagu korang ke. Sebab itu bukan dia biar je.
dibiarkan. Mungkin bukan genre dia kot. Kan? Sebab dia banyak produce yang hip hop, yang rap dan juga pop. Jadi mungkin kuranglah dia campur tangan. Doktor Bragas ke apa nama dulu tu? Dia Dr. Chronic. Dulu Dr. Chronic ke dulu Pretty Ugly? Dr. Chronic dulu. Tapi Dr. Chronic tu dia Adri ada involve. Itu lagu dia kan? Yang ada macam JS Kevin-nya satu petang yang indah ya ke? Kita minum kopi. Betul tak? Gabung. Tapi lagu tu sedap. Okay, diorang dulu lah Dr. Chronic, Bragas. Lepas tu baru korang. Ya betul. Kalau rocknya scene lah, rocknya artis kan. Apa cerita Encik Ronald Moore tu? Macam mana kau dapat benda tu? Okey, cerita pasal Encik Ronald Moore ni kan, masa tu yelah, itu kan first demo ni. Bila diorang cakap okey lah, aku nak dengar lah macam mana demo kau ni kan, ada ke macam ni. So aku bagi dengar kat dia. Dia cakap dia nak dengar juga hari tu. Macam tu lah lebih kurang. Alamak, lirik aku tak ada lagi. Waktu tu aku tak ada lirik lagi. Jadi masa kat studio tu aku tengok ada berita harian adalah ke paper. Aku tak ada, aku ambil lah. Aku tengok mana-mana cerita-cerita. Aku just nak buat guide lah. Fikir nak buat guide je kan. Macam aku tengok ada satu title tu, lelaki mati ditembak anak. Macam tu lah kot fikir ni kan. Cerita ni macam best ni. So aku nyanyi kan dengan gunakan lirik tu. Macam okey kan. Okey. Lepas tu ada satu je. Kalau kau perasan ada satu bukan perkataan, ada suku kata tu tak cukup. Kan apa ujung ni? Lelaki itu dan abangnya berusia 12 tahun. Apabila mau mendekati mereka, nama kanak-kanak itu tidak didedah. Kat situ je kan? Itu sebenarnya didedahkan. Faham tak? Tapi dia punya berita tu tidak didedahkan. Tapi aku nyanyi tidak didedah. Lepas tu kan. Ada macam tu. Itulah kan tu, ramai orang ingatkan cut. Macam tu. Sebenarnya kan. Tak cukup suku kata tu. Didedahkan. Tidak didedahkan, tak best kan? So melodi kan macam macam tu lah. So itulah kot. So kan tu aku sambung kemudian selepas lagu sebenarnya. Then cerita balik bila aku present kat diorang, ada demo dan diorang suka. Best lah benda ni. Dia tanya, lirik ni mana kau dapat? Macam mana? Siapa yang buat? So aku ceritalah semua benda tu. Then aku tengok feedback orang macam okey semua, aku pakai lirik lagu tu. Itu je cerita dia kan. Itulah Encik Ronald Moore. Sebenarnya aku nak letak nama Ronald Moore je. Ronald Moore. Ronald Moore kan. Aku nak pakai nama Ronald Moore, tapi aku tak tahu Adri waktu tu macam tak setuju. Dia cakap nanti kan orang pelik, apa Ronald Moore? Kena ada Encik Ronald Moore. Macam okeylah. Dia bos masa tu kan, kita dengar lah. Encik Ronald Moore. Dalam lirik tu tak ada nama Ronald Moore tu kan? Ada tak? Ada. Kalau tidak mana aku tahu kalau tidak mana aku tahu nama dia Ronald Moore. Nama dia. Yalah. Ya. Gitu je ke? Aku ingat ada lah. Aku sadar lah. Tidak, macam mana aku tahu nama dia Ronald Moore tu lah kan. Kau tahu kisah ni kisah Ronald Moore, tapi lirik tu tak sampai ke tempat tu. Tak tahu lah. Nanti aku kena check balik. Aku ada keratan tu ada lagi aku simpan, tapi aku tengok kat mana. Ada banyak. Aku simpan keratan tu. Itu first album Apa lagi lagu lain ada kat situ? Lagu yang jadi single dalam cerita dalam tu adalah satu CD Bagasi lah selepas tu. Cerita pasal Encik Ronald Moore ni ada cerita lagi.
Kita orang dah shoot tau, video klip dah release kan. Aku ingat lagi bila kita release dekat KLCC, Burger King masuk. Dalam Burger King kita release. Kita panggil media semua. Waktu tu kita buat gimmick sikit lah. Gimmick waktu tu, semua all the media, fax tau. Waktu tu kan zaman-zaman fax ada lagi wujud kan. So fax. Okay, Encik Ronald Moore. Aku dah lupa macam mana strategi dia nak kasih viral kan. Kat orang tu, okay sila datang sini untuk berjumpa Encik Ronald Moore. Macam tu tau. Semua media kita hantar. Paper, magazine semuanya hantar, radio semua kan. Okay sila datang. Ni akan Encik Ronald Moore akan berada sana. Semua orang tanya. Apa benda ni? Apa benda ni? So jadilah benda tu. Benda tu memang jadi. So bila datang je kat situ, kita bercerita lah, baru diorang reveal Encik Ronald Moore ni apa. Encik Ronald Moore sebenarnya adalah single terbaru daripada artis baru kita orang, Pretty Ugly. So kita orang perform kat bawah tu. Kita perform lah, kita live semua kat situ. Memang strategi jadi lah. Jadi bila kita push lagu tu, waktu tu era baru nak naik, era tengah naik kan, dan juga Hot FM tak ada lagi masuk lah. Dan kita memang bergantung kepada era lah masa tu. Satu je radio swasta kan, selain daripada radio-radio RTM dan juga yang lain-lain lah kan. Okay, waktu tu tengah hot era lah masa tu. Semua orang memang perlu sangat era. Jadi kita shoot video lah. Shoot video, klip semua dah settle semua macam ni. Sebelum edit tu tak settle lagi, tak keluar lagi video, dapat tahu Encik Ronald Moore ni di ban. Why? Ditembak di kepala? Rakam kanah. RTM kan ada rakam kanah tu kan. Kau tahu rakam kanah kan? Dia di ban. Jadi dulu ni cerita dia, era ni dia memang saling bergantungan dengan RTM juga walaupun di swasta. Sebab dulu dia kena ikut SOP tu. Kalau misalnya kerajaan ban, lagu ni memang tak boleh macam tu. Dulu waktu tu kan awal-awal lagi radio swasta wujud kan. Sekarang tak kisah dah pun kan. Kenapa dia ban? Sebab ada vodka kat situ. Vodka. Ada Ada vodka. Aku bukannya suruh orang minum vodka. Aku cerita pasal kalau kau minum vodka, nanti anak kau pun anak kau boleh mati. Anak kau mati dibunuh anak kau. Kes-kes macam ni nanti kan boleh berlaku. Aku bukannya jom kita minum vodka. Aku cerita dia kau jangan minum vodka nanti macam ni. Tapi disebabkan ada perkataan vodka tu, lagu aku di ban. Itu dia. So lagu tu aku dengar lagu tu kat radio. Pertama kali aku dengar lagu tu kat radio. Betul, memang waktu tu memang tengah hit lagu tu, tengah pergi kita nak memang tengah hot lagu tu kan. So dia tak pergi jauh sangat. Dia nak naik tu tiba-tiba pam habis. So aku tanya ke Eddie cakap kita terpaksa go to next single lah. Sebab video tak keluar lagi bro. Video memang tak keluar lagi. So aku pelik. Kenapa pula kau tak teruskan je kan? Teruskan je lah. Promote je lah. Susah cakap. Sekarang ni susah. Nanti kan kalau kita promote juga nanti kan disebabkan kena ban lagu ni, habis susah nak perform. Bagi aku okey je. Kalau aku rasa okey je sebenarnya. Mungkin sebab dia orang tak berani lah kot. Yelah ada nak kena invest kan. Takut tak jadi nanti kan rugi pula bagi dia orang. Itu je lah mungkin. Jadi frust aku alamak lagu ni tak ada video klip sampai sekarang. Tak ada video klip. Jadi bila next strategi kita adalah CD Bagasihani. Lagu itu yang kita panggil kita punya konsep modern psychedelic rock kan. Daripada situlah semua, daripada Encik Ronald Moore bersama semua. Jadi bila kita push lagu tu as a single, second single, kita buat video klip sekali lah. Apa benda dia CD Bagasihani tu apa benda? Okey, CD Bagasihani ni sebenarnya ini cerita dia kenangan aku lepak zaman-zaman CM tau. Tahu. CD Bagasihani ni adalah sebenarnya adalah satu hadiah aku nak bagi kepada Hani tu as girlfriend. Faham tak? Okay. Aku nak bagi satu hadiah yang macam yang bagasi tu is benda yang banyak bagi aku. CD tu adalah satu simbolik aku untuk hadiah, faham tak?
hadiah yang berupa dia berharga besar tu, mungkin berharga kepada awet aku. Itulah CD bagasi. Ini versi ini Sri Kemahu kan. Dan banyak benda aku cerita, kebanyakannya daripada pengalaman aku dekat 2cm lah. Itu. Cari topi madi, curi tali lagi gari, hati geli jari. Kita berketawa-ketawa kat sana. Hari jadi mati, beli CD bagasi Hani demi lokasi. Itulah dia, hari jadi mati. Aku mungkin tengah frust masa tu kan. Sebab aku nak belikan something untuk awet aku tu masa tu. Tak jadi. Macam cinta tu putus tengah jalan. Demi lokasi. Lokasi tu adalah keadaan aku masa tu. Itulah benda-benda yang aku cuba ceritakan. Dia bukan cerita penciptaan. It's based on cerita aku masa zaman CM, apa benda yang aku lalu. Aku kenal kawan-kawan, aku kenal musician, aku bercinta, aku dapat kenal awet ni. Lepas tu tak jadi. Lepas tu banyak macam ini besi Kumahu kan. Maksudnya is muzik ni aku dah dapat dah. Aku nak buat muzik macam ni. Macam tu lah. Aku cari dari dahulu. Kan aku cerita dengan kau tadi kan, aku cari aku punya konsep tak dapat. Yes, itu dia. Itu yang keluar dia i u a o tu semua. Ya o. Dia macam apa namanya? Rhyme. Bukan rhyme, ada satu benda vowel. Apa? Vowel. Dia kau punya lirik tu aku dah tak ingat lah, tapi dia punya gambar lukisan dia tu dia macam satu collage kan. Video dia. Even lirik dia tu pun. Ya. Satu collage yang konseptual lah. Ya, dan lagu tu bila aku jumpa dengan arwah Lolok pun cakap, kau sepatutnya buat lagu macam ni banyak lagi. Dia cakap aku tau, lagu macam ni, konsep kau kena maintain macam ni. Tapi aku fikir, takkanlah kena buat second lagu yang semuanya faham tak? Tak boleh banyak tapi tak boleh. Aku rasa lagu tu itu je. Biarkan lagu tu je. Contohnya macam lagu Ekspedisi, dia nak buat lagu cinta tu kan. CINTA. Kalau kau buat next single macam tu juga, macam Kelakar kan. Dia buat juga tapi tak dia buat dua. Tak jadi. Tapi aku biar dia jadi macam tu je. Dah cukup bagus. Kalau aku buat satu lagi nanti, aku rasa aku dah merogol kot kesenian dia kot nanti. Aku rasa aku syak apa yang Lolok maksudkan bukan kau kena buat sama macam tu tu. Gaya lukisan tu. Dia tidak perlu terlalu jelas. Dia bukan hanya main kata-kata je. Dia punya abstract tu. Betul. Dia punya abstract art tu. Kalau kita tengok macam lagu Duran-Duran contohnya kan. Contoh aku tahun 80-an tu macam Duran-Duran. Aku tahu lirik sekarang. Lirik dia macam tak ada makna tau, tapi dia macam melukis satu pemandangan, satu gambaran, satu perkataan. New moon on Monday. So new moon on Monday. Tak ingat lah. Lagu Rio, The Reflex. Yo, I've been dancing night and day. Kau tengok lirik dia macam apa sebenarnya, kau tak tahu. Tapi visual yang dia bagi kat kau tu, keluar kau nampak gambar. I mean, mungkin Lolok punya maksud kan adalah abstract keniskalaan tu. Kadang-kadang kita dah buat satu tempat tu, kita dah tak nak buat lagi. Kita nak pergi tempat lain. Itu. Aku jenis yang macam alamak. Macam contohnya bila diary seorang lelaki meletup kan. So semua orang cakap, kenapa kau tak nak buat lagu macam diary? Buat lagi diary. Aku macam, kenapa aku nak perlu buat lagu macam diary lagi? Betul lah kan? Buat apa kan? Aku tak faham kenapa pula orang nak kena buat macam tu lagi kan. Macam tak tahu lah, move on lah to next punya benda yang baru ke apa ke. Mungkin dia ada kira-kira dia lah. Kita kena buat 10 lagu macam diary.
Apa tu baru cukup. Okay. Buat 10 lagu macam Ronald Moore. Lepas tu buat 10 lagu macam Siti Baghasiani. Macam Ronald Moore, aku ada satu lagi single aku tak pernah release tau. Lagu tu lirik dia aku tak masukkan. Tapi konsep dia macam Encik Ronald Moore, is a polka song kan. Kan is a Polka dia before tentang polka kan. Polka ni. Aku dah tu lagi macam tu. Tapi aku tak pernah release. Sebab aku macam, nanti kan orang cakap aku ni asyik macam ni je kan. Aku tak tahu kenapa. Sampai sekarang aku tak pernah release lagu tu. Memang produk tadi aku bukan apa aku takut aku kecewa. Bila kita buat betul-betul dari ni, bila keliling tengah apa tak ada orang nak dengar, radio tak nak pasang, YouTube pun tengok itu sama-sama kuku je, malas aku. Itu salah satu sebab juga aku tak nak push. Aku macam daripada aku frust, lebih aku simpan je. Luahan perasaan. Dari seorang lelaki second album dari seorang lelaki third album. Third album. Tapi Diary seorang lelaki tu besar betul dia dah jadi macam satu tagline pada ketika tu, macam tagline Diary seorang lelaki. Lepas tu macam kalau apa terjadi kat kau, ni dah jadi Diary seorang lelaki. Tapi sebenarnya bila cerita pasal album ni, album yang paling aku suka sebenarnya is the second one. Apa ada dalam album second one? Dia ada Francis Ford Coppola. Dia ada nanti lagu Terima Kasih yang aku cakap aku nak remake balik untuk all the frontliners tu. Ada lagu banyak album. Itu sebenarnya adalah, bagi aku itu adalah konsep sebenar Pretty Ugly dalam album tu. Itu sebenarnya. Tapi aku frust album tu tak pergi sangat. Sebab waktu tu kan kita kan bergantung kepada album kan. Waktu tu pun physical sale digital tak ada lagi. Digital memang tak wujud lagi masa tu. So macam mana pun waktu tahun 2000 ni album sale memang dah jatuh kan. Siapa nak beli album lagi kan. Jadi bila lagu-lagu kita orang ni pun ada first ni lebih kepada macam eksperimen tau. Eksperimen dengan lirik, eksperimen dengan aku cuba banyak gunakan ambient sound dan juga daripada segi apa lagi aku guna eksperimen dengan loops everything semua aku layerkan dengan live macam tu semua. Aku banyak bereksperimen dalam first album tu yang title Abstract Versi Fantasi kan. Jadi bila move to secondnya ambience ni, efek ni semua ni aku pasti guna lagi. Tapi aku kurangkan. Aku lebih kepada more on benda yang drum live semua everything. So layer tu kurang. Macam first album tu banyak kebanyakannya lah adalah layer track semua aku just replace sound replacement aku pakai untuk drum semua macam tu. Tapi yang untuk album second ni tak. Semuanya aku pakai aku especially drum aku ke depan kan memang live drum semua everything. Jadi itulah. Tapi bila tak jadi itu macam kurang juga. Tapi alhamdulillah satu lagu Nanti tu, lagu slow, okey, ramai juga orang yes, radio pasang dan juga ramai orang tahulah Nanti tu. Itu pun tak ada video klip. Aku macam frust je. Aku nak buat tapi is under production ni under KRU kan. So aku tak boleh buat lah. Nanti kan apa pula dia cakap, kena saman dia juga boleh. Tapi itulah dia kot. Aku sebenarnya bercadang juga. Projek ni pun dah lama untuk direkod lagu-lagu yang aku rasa ada potensi untuk pergi dan juga lagu-lagu yang hit kita orang pernah buat. Untuk jadikan satu album dan boleh aku rights dia pun aku boleh pegang lah lepas tu. So aku ada hak lah nak buat apa-apa dengan lagu tu, nak buat video klip ke apa semua, senang kan. Ni maksud kau rights tapi itulah dia, cerita-ceritanya production kan. Tengok slowly lah kan. Mungkin kan. Sekarang kalau ikutkan tahun depan lah 20 tahun Pretty Ugly lah. Sekejap 20 tahun dah. Cepat je kan. Kau punya gambar Pretty Ugly bukannya wujud. Maksud aku Pretty Ugly jadi artis. Rakaman kan. 2001 kita release album. Jadi kalau ikutkan 2021 lah kan. So 20 tahun lah. Kau dengar aku cakap?
Dengar? Tadi dia ada Hello? potong-potong sikit. Dengar tak? Kau dengar? Dengar. Clear ke? Dengar. Aku takut macam sebab gambar kau makin pecah-pecah macam aku takut tak clear. Okey. Tadi dia gagap sikit. Sound right. Okey, sound right. Tapi tak apalah, sound right dah punya. Publishing memang kau pegang lah. Ya. Lagu Ford Coppola tu macam mana Aku dah lupa. Sekejap aku cuba Apa? Aku rasa line teruk ni. Ini okey. Kau cakap apa tadi, Ed? Lagu Ford Coppola tu macam mana? Lagu Ford Coppola, dengar tak? Francis Ford Coppola. Macam mana melodi dia? Melodi. Melodi dia. Melodi. Oh, melodi TV3. Berarti di jiwaku. Siapa tu? Apa dia? Anita Sarawak Aku rasa lagu yalah betul lah. Sarawak aku Farus Husin ke? Aku tak ingat lah kan. Francis Ford Coppola. Macam mana? Alamak, Francis Coppola. Alamak. Aku sendiri pun tak ingat dah. Parah. Pernikahan pusnakan Godfather. Duduk kerusimu dalam fantasiku. Akulah Mamalia, akulah yang mulia, akulah yang pertama, Francis Ford Coppola tu dia. VHS bersidik, ini muncul DVD. Itu pun antara lirik aku yang aku rasa macam aku puas nak tulis dan aku dengar. Dia sebenarnya adalah macam kesinambungan cerita bagasi lah kan. Tapi kita tengok muzik dia dan juga lirik dia bercerita lain kan. Ini aku setuju. Itulah maksud Lolok tu. Aku dah buat lah. Tapi kenapa Lolok marah aku? Dia suka marah orang masa tu. Mungkin aku. Dia marah Andy Flop Poppy tak nak buat lagu Melayu. Tapi satu lagi lah, Lolok pernah cerita aku. Kau ni salah tempat ni cakap. Kenapa? Kenapa pula? Kau ni sebenarnya kau salah tempat dekat KRU tu. Kalau ada tempat lain aku rasa okey lagi ni. Aku tak tahu kan. Aduh, aku faham betul apa dia cakap tu. Benda dah berlalu dah, tak apa. Dah 20 tahun dah. 20 tahun. Yalah. Menjadi tempat jatuh lagi dikenang kan. Ya. Banyak cerita dalam album yang second tu, transformasi ke stereo. Transformasi. Aku banyak lagu yang aku suka macam cerita Bintang. Title lagu tu Bintang 5300. 5300 apa Ampang 5300. Habis Ampang 800. Ni apa ni? Nombor Damacai ke? 5300 adalah 5300. Ada satu tarikh 5 hari bulan 3 tahun 2000. Ada je. Banyak album tu best aku suka. Ada beberapa lagi nanti Francis yang jadi single kan. 2-3 lagu je kot aku rasa yang tu, yang lagu apa lagi lain aku tak ingat. Aku album kau tu, album Ronald Moore, album yang ada Francis Ford Coppola tu. Aku selalu dengar masa dalam kereta kancil aku dulu. Kereta kancil kau. Jadi dalam kereta kancil tu aku dengar banyak lagu. Cakap siapa band ni? Kau hajar tu. Kau ajar kenapa? Tak ada, bagus lah. Ya. Tunggu jap. Okay. Oh, ni ada. Mana ni Zan. Ya, apa? Kita kena rap dalam masa 10 minit lagi. Aku nak kena layan anak isteriku hari Sabtu ni. Oh, tak apa. Kau ada apa-apa lagi request tak untuk apa? Aku nak cerita, nak bercerita apa benda ke? Apa lagi? Nak lagi. Tapi kita sentiasa boleh sambung lagi besok ke. Kan? Oh, ya ke? Kita tak payah buat satu kali. Oh, ya ke? So, maksudnya sambung lepas tu baru kau edit dia menjadi satu video lah. Satu
Yalah, Tak, itu. tak juga. Aku boleh tamatkan di sini, lepas tu aku tulis dalam bersambung. Oh, macam tu Ini boleh. For all you know, yang ni part 2. Part 1 cerita zombie tadi. Oh. Dunia dah berubah lah. Cara pemikiran TV dah tak boleh pakai lagi lah. Betul lah kan? Ya. Okey, kalau misalnya kau nak stop sini sekarang, aku okey je. Kita sambung kemudian. Aku janji dengan anak bini aku tadi, kita akan ada movie night together. Walaupun kita dalam PKP, tetapi sebenarnya bini aku work from home. So bila work from home ni, tempat kerja dia lagi tak ingat macam mana kau tahu. Kalau kau pergi datang office, kau work 9 to 5. Okay, so pukul 7 malam ke diorang berkadar-kadar lah kalau nak contact kau. Tapi dia orang ni work from home. Dia punya boss ke, dia punya colleague ke apa semua. Work from home pukul 12 tengah malam pun work from home juga, work lagi. Jadi anytime je kacau. Waktu kerja dia makin panjang. Lepas tu kau dah jadi suka je kan. Kau dah jadi keras. Ini bukan bini aku aje, orang lain mengalami masalah yang sama. Jadi diorang ni semua work from home ni dia bertambah stres. Dia tambah stres apa? Satu, kerja hours dia lagi tak tentu arah. Nombor dua, kita dah lah pada peringkat mula-mula PKP kita dah lah risau coronavirus ni, ditambah risau dengan office punya hal. Lepas tu ada lagi bila kita dah habis PKP ni, kerja ada lagi ke tak? Takut syarikat tutup lah, kena buang kerja lah. Ini bukan cakap bini aku lah, aku cakap semua orang pun. So memang kesian jugalah yang work from home ni. Tapi tak work from home pun, tak ada kerja pun susah juga nak hidup. Okey, nanti kita bersambung lagi. Jalan menyengit, mata kabumi, macam tu hati kalangit, dia punya ending je lah. sabar menanti, peluang datang. Alright, kita berhenti kat sini dulu, okey? Terima kasih banyak.